Ada. Pasar di Malaysia ini macam pos. Dan juga rumah apa semua sudah Rasa nak lainnya. Satu kita press. Tapi kita sana situ. Sekolah ni pusat latihan bola sepak. Kami menanti. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Sawadee-ka. Yang berbahagia, Assistant Profesor Madya Chan Pandema, Deputy Rector Universiti Fatoni Yarang Patani, Thailand. Yang berusaha, Encik Azahari bin Abdullah SIP Plus, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Yang berusaha, YDP PIBG Dato' Paduka Jaafar. Yang berusaha, Tuan Pengetua SMK K. Johari Encik Idris bin Osman. Penolong kanan pentadbiran Encik Alias bin Darus. Penolong kanan Hal Ehwal Murid Encik Isha bin Hamidun. Penolong kanan Co-Kurikulum Encik Ahmad Tahlidi bin Supian. Penolong tingkatan 6 Encik Ahmad bin Ismail. Pensyarah-pensyarah, siswa-siswi, guru-guru kanan serta barisan guru-guru yang dihormati. Para hadirin yang dihormati, dalam suasana ceria dan gemilang ini, majlis mengucapkan terima kasih Khop Kun Ka Yin Di Ton Rap Ka, terutamanya kepada yang berbahagia Assistant Profesor Madya Chan Pandema ke SMK K. Johari. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk lawatan perkongsian ilmu sistem pengurusan sekolah dan pengurusan asrama sekolah menengah kebangsaan K. Johari. Sebelum kita beranjak mengikut rentak majlis, marilah kita bersama-sama mengakhirkan doa demi kelancaran majlis yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Rozi bin Abu. Majlis dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم لك الحمد يا عفو يا كريم اللهم لك الحمد يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفيع يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami amat bersyukur kehadrat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat yang terlalu banyak
sehingga kami dapat hidup dengan aman damai serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau jadikanlah majlis kami ini majlis yang engkau ridhoi dan berkati, ya Allah. ربنا هب لنا ذريتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Di Sungai Kedah, sayang senduduk di tepi muara. Pegangan mulia terletak sudah, samalah duduk menjamu selera. Untuk itu, dipersilakan semua hadirin menjamu selera sambil diiringi dengan halwa telinga, persembahan kazidah daripada pasukan kazidah K. Johari di bawah bimbingan Encik Hamzan bin Chin. Putih bercampur merah, kulitnya mukjizat, jelas kelihatan ketika malu dan marah, lembutnya seperti kelopak ros yang merah. Di seawal pagi embulan masih basah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi
yang tidak terhingga kepada Associate Profesor Abdul Wahab bin Ismail yang duduk sebelah saya tadi itu, duduk cikgu Kejuari itu, yang telah pun sudi untuk membuat keputusan makan sambil makan. Jangan dengar saya cakap sampai tak makan, nanti tak ada siapa yang nak makan. Terima kasih kepada Profesor yang telah sudi untuk memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Kejuari ini sebagai destinasi lawatan, tempat untuk dilawati dalam program yang telah pun dirancang beberapa hari yang lalu. Dan terima kasih juga kepada semua ahli tangkuasa yang telah pun menguruskan majlis pada pagi ini. Dan selamat datang kepada guru-guru. Profesor maklum dekat saya tadi semasa berjalan, dia kata semua yang hadir ini adalah guru-guru yang mengikuti kursus untuk mendapat macam sijil untuk mengajar di sekolah-sekolah. Jadi tahniah, saya difahamkan ini adalah semua dah lulus lah. Profesor kata semua dah lulus. Betul lah Profesor no? Betul lah. Semua dah lulus dan balik boleh mengajar di sekolah-sekolah di negara Thailand sana. Dan dalam majlis kita pada pagi ini, saya juga menjemput pegawai School Improvement Program SIP Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda, iaitu Dr. Zahari. Doktor bangun sat, Zahari, doktor bangun sat, dia nak tengok. Belanu. Ini dia pun hadir bersama-sama dengan kita. Dan peranan pegawai ini adalah untuk membantu sekolah. Jadi dia datang ke sekolah, berbincang apa masalah. Sama dengan kita pada pagi ini adalah yang dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru. Faham tak Ibu Bapa Guru? Faham kan? Mana dari ni? Dari ni? Saya tak faham aja. คุณแม่คุณพ่อคะ Barulah kuat sikit, tadi tak faham. Jadi Datuk Paduka Jaafar, tolong bangun Datuk. Itu Datuk Paduka, pengerusi dia. Jadi duduk. Dah lama dah menjadi pengerusi ni, jadi ketua ni. Selama 15 tahun, Datuk 15 tahun. 17 tahun menjadi yang dipertua tadi tu. Yang dipertua PIBG, Sekolah Menengah Kebangsaan Kejuari ini. Dan seterusnya izinkan saya untuk nak memperkenalkan barisan pentadbir sekolah. Tadi pengacara sebut nama tapi muka tak nampak, tak tahu. Jadi yang pertama sekali Cikgu Alias, penolong kanan. Penolong kanan. Yang kedua adalah Cikgu Isha. Mana Cikgu Isha? Cikgu Isha. Mana Cikgu Isha? Masuk Cikgu Isha, masuk. Ini dia penolong kanan hal ehwal murid. Bermakna dia menguruskan segala hal yang berkaitan dengan disiplin murid, segala hal yang berkaitan dengan asrama murid, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan urusan murid. Misalnya kebajikan murid, keselamatan murid, beasiswa murid dan lain-lain. Dan bersama kita juga pada pagi ini adalah Cikgu Khalidi bin Supian. Cikgu Khalidi bin Amin adalah penolong kanan co-curriculum. Kalau di Thailand sana dia panggil apa co-curriculum? Dan ini baksa ต้องการเทคนเล่นสปอร์ตนั้น Sport
Cikgu Khalidi ini adalah guru kanan yang menguruskan mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kejari ada 24 mata pelajaran yang ditawarkan. Dan ini tolong saya 24 mata pelajaran yang ditawarkan. ในโรงเรียนนี้มี 24 วิชาค่ะ Faham tak? Faham. Okey. Jadi guru kanan ini ada 4 orang semuanya. Yang pertamanya saya sebut ialah Cikgu Jamilah Karim Khan. Dia menguruskan mata pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil dan lain-lain bahasa kalau ada di Sekolah Kejari. Sekolah ni ada 5 ni saja. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey. Kalau ada bahasa lain termasuklah dia juga yang menguruskan. Okey. Kemudian yang kedua adalah guru kanan kemanusiaan, Cikgu Syarifah. Kecil saja orangnya. Kemanusiaan ini dia menguruskan mata pelajaran contoh, mata pelajaran geografi, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran pendidikan Islam, mata pelajaran pendidikan seni, lukisan. Dan guru kanan yang keempat ialah guru kanan teknik dan vocational, Cikgu Fazil. Belakang sana baju biru. Jadi guru kanan teknik vocational dia menguruskan mata pelajaran teknik vocational. Contohnya ialah mata pelajaran kemahiran hidup. Kemahiran hidup kalau di Thailand mata pelajaran apa yang sesuai kemahiran hidup? Tahu kan? Okey. Mata pelajaran ekonomi dan beberapa mata pelajaran yang lain. Jadi Cikgu Fazil yang menguruskan. Jadi ini adalah barisan pentadbir utama sekolah yang menguruskan sekolah dengan dibantu oleh Cikgu Suar lagi. Minta maaf Cikgu Mat, terlupa Cikgu Ahmad bin Ismail. Ini adalah penolong kanan tingkatan 6. Di Sekolah Menengah Kejari ada tingkatan 6. Jadi inilah penolong kanan yang menguruskan segala hal yang berkaitan dengan pelajar-pelajar tingkatan 6. Jadi inilah barisan yang menguruskan sekolah selama setahun dan dari tahun ke tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya teruslah kepada taklimat kerana kita takkan bergerak ke mana-mana dah. Selepas taklimat saya lagi doktor akan cakap sikit. Sekolah kluster kecemerlangan, tujuan kita, matlamat kita. Kerana dalam sistem pendidikan kita di Malaysia ni, sekolah dia ada 4 kategori sekolah untuk beriktirafkan. Yang paling tinggi adalah sekolah berprestasi tinggi. Ini adalah sekolah-sekolah yang mencapai kejayaan yang baik, cemerlang dalam bidang akademik dan co-curriculum. Contoh kalau saya nak sebut adalah Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa di Sungai Padi. Kalau tuan-tuan balik, buka laman web, type Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. So di situ tuan-tuan boleh lihat, cikgu-cikgu boleh lihat apa yang sekolah itu capai, apa yang berlaku di sekolah itu, sehingga dia mencapai sekolah
kategori sekolah paling baik di dalam negara Malaysia. Dan beberapa sekolah lain lah. Bukan satu sekolah. Tapi dalam kategori sekolah kelas, sekolah berprestasi tinggi itu, sekolah Muhammad Jiwa adalah salah satu daripada puluhan sekolah yang lain yang masuk dalam kategori itu. Kemudian yang kedua adalah sekolah kluster kecemerlangan. Di bawah daripada sekolah berprestasi tinggi, yang kedua adalah sekolah kluster kecemerlangan. Yang inilah yang sekolah kejuaraan nak capai pada tahun ini. Tak tahulah boleh capai tak boleh capai. Yang penting angan-angan mesti ada. Kemudian kalau sekolah kluster ni yang dekat dengan kita adalah sekolah menengah Sinmin, sekolah Cina. Dia dah capai sekolah kluster kecemerlangan. Dan sekolah yang ketiga dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah sekolah amanah. Sekolah amanah ini adalah sekolah yang berpotensi untuk cemerlang, kemudian dia digandingkan. Diganding dari ni apa dia? Diganding. ทำกันด้วยกันค่ะค่ะรวมกันค่ะ Dia satu sekolah yang dikenal pasti berpotensi untuk cemerlang, dipilih satu syarikat, satu badan yang boleh membantu sekolah ini dari segi dana dan juga dari segi kepakaran untuk mengangkat sekolah itu mencapai sekolah yang lebih baik. Dan sekolah yang keempat adalah sekolah menengah harian biasa, seperti mana sekolah menengah kejuhari yang kita ada pada pagi ini. Jadi itu adalah 4 kategori sekolah dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Jadi sekolah kejuhari 2017 tahun ini nak lompat daripada tempat kategori keempat nak lompat ke kategori kedua. Jadi sama ada kita berjaya atau tidak, sama-sama kita saksikan pada tahun 2018. Kalau iktirafannya pada tahun 2018, tahun ini kita berusaha selama beberapa tahun. Daripada dulu kita berusaha, tahun ini adalah tahun akhir kita berusaha dan kita nak capai. Dan pengiktirafan itu capai atau tidak pada tahun 2018 nanti barulah dilihat pencapaian kita. Kemudian ini maklumat asas, saya rasa tak perlu dah, tadi sudah terang dah sikit-sikit. Saya nak ambil yang penting saja, kalau saya semua ni panjang. Sekolah menengah Khair Johari ini adalah sekolah menengah sempena nama Menteri Pelajaran dulu, Tan Sri Khair Johari. Nama Khair Johari itu nama orang, nama Menteri Pelajaran dulu. Jadi masa tu dia namakan sekolah ni sempena nama dia. Masa tu dia menjadi Menteri Pelajaran. Di Khair Johari yang ni lah. Ini gambar dekat-dekat nak mati dah. Tua dah. Ini gambar budak. Ini gambar sebahasa mana tak tahu lah. Ini adalah Tan Sri Khair Johari. Sekarang dah meninggal dah. Okey. Ini bangunan lama kita 1963 dulu. Inilah bangunan dia 1963. Bangunan yang tuan-tuan nampak, cikgu-cikgu nampak daripada bank tadi yang tinggi itu baru saja tahun lepas digunakan. Sebelum tahun itu, inilah bangunan yang ada di sekolah menengah. Kemudian ini adalah pemandangan baru sikit lah, taklah baru sangat. Kita ada pengetua. Sampai saya ni ada 12, 13 pengetua. Saya yang ke-13. Jadi sejarah yang panjang lah sekolah ini, 63.
Okey, ini saya dah beritahu tadi. Sini tak payah. Pelajar kita dari segi kaum 1289 adalah Melayu, 218 orang adalah India, 88 orang Cina, dan 14 orang lain-lain bangsa yang ada di negara kita, Malaysia. Termasuklah yang pakai baju pink ini. 18 tu termasuk dia, iaitu Siam, keturunan Siam. Kemudian kita dari segi kita ada 60 kelas, 60 bilik darjah. Dan 60 bilik darjah ini kita kategorikan kepada beberapa package mata pelajaran yang kita tawarkan kepada murid-murid kita. Package, package yang pertama adalah kelas bestari. Kelas bestari ini adalah kelas-kelas yang murid-muridnya pencapaian sederhana ke bawah, sederhana ke lembah. Ini Yang kedua adalah kelas rancangan khas, KRK, dan juga KAA, kelas aliran agama. Jadi KRK ini adalah murid-murid yang kita katakan nak kata apa, yang pencapaian akademiknya baik. Dia ada AA, banyak A lah dalam dia punya pencapaian. Kemudian kelas aliran agama ni dia belajar selain daripada mata pelajaran akademik, dia belajar bahasa Arab. Untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Manakala untuk tingkatan 4 dan 5 kita ada kelas sains agama. Maknanya dia belajar sains tulen ditambah 3 mata pelajaran agama, iaitu pendidikan Al-Quran dan Sunnah, syariah Islamiah, dan bahasa Arab tinggi, tambah 3. Jadi dia ambil peperiksaan 11 mata pelajaran. Jadi yang mempersembahkan qasidah tadi itu sebahagiannya adalah murid-murid kelas aliran agama yang mengikuti pendidikan tahfiz. Sekolah ini menawarkan kelas tahfiz. Jadi yang dikelolakan oleh PIBG. Kelas ini dikelolakan oleh PIBG, bukan oleh kerajaan, bukan oleh kementerian. Kita sendiri buat. Begitu. Jadi harapan kita adalah daripada tahun 1 sampai tahun 5 pelajar ini akan menghafal 30 juzuk Quran. Itu. Tadi yang nombor 2 barisan depan tu, dia adalah pelajar yang cemerlang setakat ini. 2 tahun tahfiz dah boleh hafal 10 juzuk. Yang tadi yang nombor 2, dia adalah pelajar terbaik tahfiz. Jadi selain daripada itu, kita ada aliran sains, kita ada aliran kemanusiaan, kita ada aliran teknikal, kita ada aliran vocational. Vocational. Kita ada mata pelajaran vocational. Okey. Itu yang murid-murid kita belajar. Ini asrama perempuan. Sekejap lagi beberapa orang ikutlah pergi tengok asrama perempuan. Kemudian kita ada asrama lelaki di belakang sana. Dan keseluruhan kita mampu menampung 280. Di sini kata 246, tapi sebenarnya kita mampu tampung sehingga 280 orang murid. Ini adalah dewan makan asrama. Jadi budak-budak asrama makan di sinilah. Ini carta organisasi pentadbiran.
Ini guru kita ada seramai 130 orang guru untuk melaksanakan pengurusan dan pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Kejo hari ini. Dan ini adalah jawatan perkeranian yang membantu sekolah menguruskan gaji, menguruskan pangkat dan sebagainya. Ini adalah pengurusan dan juga makmal, pembantu makmal sains sekolah. Ini sebenarnya adalah inilah dia core business kita di sekolah di Malaysia ni, termasuk sekolah ini. Inilah yang mengikat kerja kita, kerja saya dan guru-guru di sekolah ini adalah untuk mencapai yang ini, angka-angka ini. Ini adalah yang kita dan pihak atasan kita bersetuju bersama untuk capai. Inilah yang dinilai. Kalau kita capai yang ni 2018, capailah sekolah kluster kita. Yang kita nak tadi tu. Ini apa kerja yang kita buat, inilah nak capai yang ini. Inilah yang mengawal segala aktiviti sekolah. Semua menuju ke arah ini, nak bagi capai. Tu kan. Jadi satu muka surat je, tapi kita bekerja bertahun-tahun lamanya untuk mencapai tahap itu. Kalau nak cerita satu ni panjang lah cerita dia, tapi inilah yang mengawal kita. Kemudian itu tadi dari segi akademik, akademik dan haiwan murid yang tadi tu. Ini adalah soal-soal akademik. Ini adalah soal-soal murid. Ini soal murid yang nak kita capai. Yang ini soal akademik yang nak kita capai. Itu dah ditentukan. Kita cuba bekerja untuk mencapai. Kemudian ini pula adalah apa yang nak kita capai berkaitan dengan co-curriculum yang Cikgu Khalidi tadi uruskan. Co-curriculum tadi nak capai yang ini. Kita buatlah bagaimana apa aktiviti yang kita nak buat, mesti capai yang itu. Itu adalah matlamat kita, untuk kita capai dari tahun ke tahun sehinggalah tahun, terusnya. Kemudian bagaimana nak capai? Bagaimana nak capai yang tadi? Kita diberikan satu buku panduan pengurusan sekolah. Panduan itu dinamakan sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, SKPM. Jadi dalam buku itu diterangkan secara umum bagaimana kita nak mencapai angka-angka tadi. Cuma kita menterjemahkan panduan tadi kepada tindakan-tindakan perlu. Okey. Inilah SKPM ni lah. Saya tak ada pointer, minta maaf . Ini. Kalau tuan-tuan dah type SKPM 2010-2010 versi 2013, laman web akan keluar buku itu. Dan tuan-tuan boleh lihat, balik dirubah, boleh lihat apa yang kerajaan Malaysia melalui sektor jaminan kualiti kementerian suruh kita buat supaya sistem kita adalah sistem yang berkualiti dan mencapai standar yang ditetapkan. Itu adalah buku panduan kita menguruskan sekolah bagi mencapai angka-angka tadi.
Kalau nak lihat buku itu, type lah itu, insyaAllah akan keluar dalam laman web. Kemudian bolehlah nak baca apa yang kerajaan Malaysia suruh cikgu-cikgu di Malaysia ni buat. Di Thailand tentu ada apa yang kerajaan Thailand suruh guru-guru buat. Di Malaysia juga ada buku itu. Ini program-program di sekolah untuk mencapai tadi tu, capai angka tadi tu, kena ada program-program yang kita buat. Okay. Ini adalah makmal komputer yang sekejap lagi kalau ada masa kita akan pergi melawatlah makmal komputer, di mana budak dan guru akan belajar di dalam itu makmal itu. Ini sambutan-sambutan sekolah. Ini adalah penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam membantu sekolah. Jadi kalau di sekolah kita ada alumni. Alumni ni apa? Alumni. Disebut dah. Cikau. Cikau. Dekat tak kenal lah. เป็นเหมือนศิษย์เก่าค่ะ Tak clear. เป็นเหมือนกับศิษย์เก่าค่ะ Cikau lah. Jadi bekas-bekas murid kita. Yang dulu belajar di sekolah ni tahun 1963, 64, 65 sampai bila-bila tu, sekarang ni dah berjawatan besar, berperniagaan besar, berpendapatan besar. So balik ke sekolah dan membantu sekolah. Itu kalau harapkan peruntukan daripada kerajaan, dia memang cukup-cukup saja bantuan kerajaan. Faham kan? Saya sebut ini faham kan? Cukup-cukup saja. Kalau kita nak begitu, inilah alumni PIBG yang membantu sekolah menyediakan keperluan sekolah. Ini aktiviti-aktiviti kebajikan sekolah. Ada aktiviti muzik, ada aktiviti bantuan dan sebagainya. Itu biasalah dilakukan di Thailand. Saya rasa lebih hebat dari segi kemanusiaan dan kebajikan ini. Okey. Ini adalah majlis penganugerahan lah untuk pelajar. Anugerah cemerlang kita panggil, yang dilaksanakan di sekolah. Ini adalah program yang kita rancang, yang ada yang berulang-ulang dan ada yang sekali jalan habis. Ini kita rancang program-program ini supaya memenuhi keperluan 1,600 orang murid di sekolah ini. Jadi yang cemerlang aktivitinya lain, yang sederhana aktivitinya lain, yang lemah aktivitinya lain. Yang minat muzik aktivitinya ada, yang minat sukan aktivitinya ada, yang minat agama aktivitinya ada, yang minat budaya, tarian, semua minat murid ini kita kena penuhi. Kalau tidak, nanti dia tak akan hadir ke sekolah. Sekolah itu membosankan. Sekolah itu hanya tempat untuk cikgu marah-marah sahaja. So, kena ada aktiviti-aktiviti sokongan yang memenuhi kehendak murid, yang macam-macam. 1,600 murid, kehendaknya
barangkali 3-4 ribu kehendak. Satu murid kalau 2 kehendak pun dah 3,000 kehendak. Dan kalau satu murid 3 kehendak dah 6,000 kehendak. So kehendak-kehendak inilah yang kita kena penuhi supaya murid itu suka datang ke sekolah. Dan ini yang kita capai dalam peperiksaan angka-angka ini. Saya tak perlu sebut-sebutlah itu, umum saja. Dalam sistem pendidikan kita di Malaysia ni untuk sekolah menengah tahun 1, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, kita ada satu peperiksaan awal yang dinamakan PT3, pentaksiran tingkatan 3. Peperiksaan awal.สอบประวัติค่ะสำหรับเด็กม.3 ทุกคนเลยค่ะ Ada lagi kan? Ada. Okey lah. Okey. Okey. Budaknya. Kena daripada luar negara membantu untuk menterjemahkan saya. Ada ni macam daripada tu. Jadi tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ada satu national examination yang dinamakannya PT3. Kemudian tingkatan 4 dan 5, selepas PT3, tingkatan 4 dan 5, dia ada satu lagi national examination, peperiksaan awal. Nama dia ialah Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Sijil Pelajaran Malaysia. Kemudian untuk makluman semua juga, Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini pada tahun 2016 tak keluar lagi keputusan. Tunggu selepas bulan 3, bulan 7 baru keluar keputusan. Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari berada di kedudukan, berada di ranking, berada di nombor 456. Boleh tak? Kita berada di nombor, di kedudukan 456 daripada 2,000 sekolah menengah di seluruh negara Malaysia. Itu kedudukan kita dalam negara Malaysia ni. Kita duduk di nombor 456 daripada 2,000 sekolah menengah yang ada di dalam negara Malaysia. Itu adalah ranking sekolah. Jadi ini adalah penyertaan pelajar kita. Dan seperkara lagi, Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini, dia memilih 4 bidang utama sebagai bidang kebitaraan sekolah. Dalam bahasa Inggeris saya tak tahu, bahasa Siam pun saya tak tahu. Kebitaraan. Dan niche area kita ada 4. Dalam bidang kurikulum, kita pilih mata pelajaran sains dan juga mata pelajaran pendidikan seni visual sebagai kebitaraan kita. Kebitaraan ini bermaksud dua-dua mata pelajaran ini dia hendaklah cemerlang. Itu daripada orang lain, daripada subjek lain, dia mesti lebih baik. Itu
Dalam bidang co-curriculum pula, kita ada dua niche area kita, kebitaraan kita, iaitu bola sepak dan juga pengangkat. Pengangkat kalau di Thailand aktif ni, apa sebut pengangkat kalau di Thailand? ลูกเสือ Kali ini sebut ลูกเสือ dia tu kan. Dalam bidang co-curriculum ini dua bidang yang kita pilih. Jadi pencapaian mereka, kalau dalam pengakap tadi yang disebut oleh tadi, anugerah tertinggi di Malaysia adalah pengakap raja. Pengakap raja yang sijilnya disampaikan oleh sultan-sultan di negeri masing-masing. Jadi ini adalah pencapaian yang paling tinggi dalam aktiviti pengakap di negara kita, di negara Malaysia ini. Okey. Ini senarai-senarai kejayaan kita lah. Dan kita di sekolah juga ada pancaragam lah. Pancaragam, band pancaragam. Siapa panggil apa? Pancaragam, duk. การแสดงค่ะ แสดงวงดนตรีอะไรประมาณนี้ค่ะ Dia malu-malu nak cakap. Kena cakap macam orang tak tahu. Ini adalah antara aktiviti unit beruniform. Kita ada kadet polis, kita ada kadet tentera darat, dan beberapa lagi unit beruniform yang lain. Yang popularnya dua ni lah. Ini pengakap Malaysia dia pakai baju macam ni, warna biru macam tu. Di Thailand dia warna macam kuning-kuning sikit kan, macam orange sikit di Thailand, warna coklat sikit. Ini adalah kejayaan lah pada murid-murid kita. Saya rasa macam juga di Thailand, macam-macam aktiviti yang dilakukan. Ini adalah berita dalam akhbar lah tentang kejayaan sekolah. Dah habis dah. Ini program tingkatan 6 lah yang Cikgu Ahmad uruskan, dipanggil Pro University tingkatan 6. Habis. Jadi begitulah lebih kurang tentang sistem pengurusan, sistem pendidikan dan sistem pengurusan di sekolah di dalam negara kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, doktor, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, masuklah. Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Okey, jadi brosur yang kita bekalkan ni yang untuk cikgu-cikgu tak color kan? Color tak untuk cikgu-cikgu? Tak color kan? Bila minta kat doktor saya bagi color. Jimat. Dalam brosur ni adalah maklumat asas sekolah dan termasuklah laman web sekolah. Laman web sekolah. Jadi di depan itu ada laman web sekolah. Jadi cikgu-cikgu
bolehlah masuk ke situ dan melihat apa yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini. Dan email ada. Kalau nak email apa-apa, nak tanya apa-apa, nak berkongsi apa-apa, nak jemput kita pergi makan di mana? Di Petani Universiti, boleh, tak ada masalah. Dan pada pagi ini kita juga sekejap lagi akan minta doktor cakap sikit dan ceritalah bab-bab Universiti Petani, pendidikan di Petani, Thailand dan sebagainya. Dan selepas itu kita akan menandatangani LOI, Letter of Intent, untuk nak memperkukuhkan hubungan kita, supaya dengan surat itu kita akan dari masa ke semasa akan sentiasa berhubung untuk faedah sistem pendidikan di kedua-dua negara. Dan kita berkongsi. Kerana bila saya Google tadi, Google Map, antara Sungai Petani ini dengan Fatani University 256 km saja. 4 jam 8 minit perjalanan. So, bangun pagi, immigration buka, masuk pukul 8, pukul 12, 8 minit sudah sampai di Fatani University. Minum-minum, sembang-sembang, pukul 2 tolak balik, pukul 6-8 minit sudah sampai di Sungai Petani. So, tidak ada masalah dari segi perhubungan darat dan perhubungan maya tadi. Facebook lah, apa benda lah, semua ada di situ. Jadi saya amat-amat berharap supaya Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini akan dapat menjadi rakan kongsi ilmu bersama-sama dengan Universiti Fatani untuk meningkatkan kita punya kualiti pendidikan. Kemudian sekejap lagi selepas selesai majlis ini, cikgu-cikgu akan dibawa melawat ke 6 tempat di sekolah ni. Dalam kumpulan yang kecil lah jangan semua sekali, tak sempat. Jadi nanti cikgu-cikgu akan diiring oleh guru-guru kita dan murid-murid kita. Pertama ke bilik dokumentasi sekolah. Itu pertama. Yang kedua, kalau siapa-siapa yang cikgu ni yang minat tentang dokumentasi, sila ikut nanti guru dokumentasi itu, dia akan bawa ke bilik itu. Jika guru-guru berminat dengan hostel, nak menguruskan hostel, ada satu kumpulan guru dan murid akan bawa melawat hostel. Kemudian guru-guru yang berminat dengan sejarah, muzium, galeri, akan ada satu guru, murid akan bawa melihat muzium sekolah, galeri sekolah. Kemudian cikgu-cikgu yang berminat dengan teknologi maklumat, ICT, ada guru yang akan bawa melawat ke makmal komputer dan melihat apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku dan akan berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Bagi guru-guru yang berminat dengan data-data yang saya bentangkan tadi, dia ada satu pusat pengurusan data yang dinamakan sebagai bilik data. Segala data ada di situ, peperiksaan ke, data murid ke, data apa ke, semua ada di situ. Dan bolehlah melihat, bertanya dengan guru data tersebut. Dan guru-guru yang berminat nanti balik sekolah nak kena menguruskan perpustakaan. Perpustakaan dari ni, apa dia lah perpustakaan? Library. Sebut bahasa Thai kok. Hong Samut. Yang berminat balik sekolah nanti nak kena urus library, ada satu kumpulan yang akan dibawa ke library, melihat library Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari. Jadi inilah 6 tempat yang menjadi nadi sekolah.
yang akan kita bawa cikgu-cikgu semua melawat di situ. Jadi bila selesai nanti kita akan berkumpul di foyer bangunan sekolah sebelum kita bertolak balik ke sekolah kebangsaan Kejuari nak makan tengah hari. Sekolah kebangsaan tu Kejuari juga namanya. Ini sekolah menengah Kejuari. Yang sana tu yang akan kita pergi sekejap lagi adalah sekolah kebangsaan. Murid-murid umur 7 tahun sampai 12 tahun. Kan? 12 tahun ada di sana. 13 tahun sampai 17 tahun ada di sini. Jadi situ saja yang saya nak terangkan. Saya minta maaf banyak-banyak kalau berlaku masalah komunikasi di sini, ada yang faham, ada yang tak faham. Saya pun tak boleh nak pelan sangat, tak boleh pun nak laju sangat, dan masalah bahasa tidak. Tapi saya mengharapkan supaya asas yang saya pakai tadi itu dapat diterima, dan di mana-mana perlu boleh disesuaikan dengan pengurusan di sekolah masing-masing di negara Thailand sana. Jadi saya rasa itu saja. Ada kekurangan majlis pada pagi ini, dan sekejap lagi saya bagi pihak seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Kejuari memohon ampun dan maaf. Dan saya juga dengan ini mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa pengelola yang menguruskan majlis kita pada hari ini, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Abdul Wahab di atas kesudian hadir ke sekolah ini bersama-sama dengan bakal-bakal guru yang akan mengajar, yang akan mendidik anak-anak bangsa kita di negara Thailand sana. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah.
maklumat sedikit tentang Universiti Fatoni. Peringkat awal tu Universiti Fatoni kita dinamakan Jalal Islamic University. Kami di bawah dibilang sekolah universiti rakyat swasta, di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Islam di Thailand. Itu satu tubuhan. Kita hanya dapat dana pertama dari ada orang yang tukang pembeki kasut yang buat cincin di Mekah di kaki lima. Dia bagi hanya agak duit waktu itu hanya RM7,000 Malaysia. Kita beli tanah. Selepas itu kita tubuhkan yayasan, gabung antara ilmuwan dari negara Timur Tengah, termasuk rektor kami Dr. Ismail Lutfi dan Bapak Rektor, dan gabung dengan kami di pihak akademik dari kerajaan, pihak kerajaan. So kita selaku sukarela kita tubuhkan satu college dulu. Dekat college kita namakan College Islam Yalah. Dulu kita nak nama College Islam Thailand. Kerajaan tak bagi, kerana takut kalau kami ambil dah nama macam UIA kan. Kalau kita dah ambil orang lain nak buat universiti tak boleh nama tu kan. Alhamdulillah kita dapat sumbangan bangunan dari IDB, dari dari kerajaan Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, dan juga akhir sekali dari kerajaan, dan akhir sekali kita dapat akan ada fakulti yang keempat, iaitu fakulti Quran dan Sunnah, dapat sumbangan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia dari Tuanku Raja Perlis. InsyaAllah kita dah buka majlis pembuka tanah, dan Januari ini kita akan start buat bidding untuk membangunkan bangunan itu. Universiti ini sekarang kita ada pelajar sebanyak 4,700 orang, dan dari 10 negara, agak tapi tak banyak. Kami tubuh agak 17 tahun, dan sekarang ada 4 fakulti. Fakulti pertama ialah fakulti pengajian Islam, Islamic Studies. Yang kedua ialah fakulti Sains kemanusiaan, Social Science and Humanity, Art, Social Science and Arts. Yang ketiga ialah Sains and Teknologi. Yang keempat, yang tempat saya duduk, ialah pendidikan. Di fakulti pendidikan kita ada bidang yang major. Pertama sekali pendidikan pengajian Islam di bawah Dr. Muhammad Siddiq. Yang kedua itu bidang pendidikan ilmu sains, pendidikan sains di bawah Saad, Encik Saad. Yang ketiga pendidikan ilmu bahasa Melayu. Yang keempat pendidikan ilmu bahasa Inggeris. Yang kelima pendidikan ilmu bahasa Arab. Yang keenam ialah pendidikan lepasan ijazah. InsyaAllah kita di sana, macam saya ni, saya masih belajar bahasa Melayu lah. Saya belum bahasa waktu dulu tak boleh cakap bahasa Melayu macam ni, hanya dialek Patani macam you cakap Thai lah, cakap Thai tu kan. Kita insyaAllah dulu kita dikenal Patani sebagai negeri Serambi Mekah, sama dengan Kota Baru dengan Kelantan. Banyak ilmuwan dulu macam Syekh Daud dan Al-Fatoni dan lain-lain. Lepas pada itu kerajaan beri sedikit kelonggaran kerana ada pergaduhan di kawasan kami untuk nak kembali kepada asal, iaitu merdeka itu. Tapi dia buka peluang lah apa-apa tindakan kita.
kita boleh pertama kita boleh buka mata pelajaran ilmu agama Islam dalam sekolah kerajaan. Dalam itu kita main sedikit. Saya waktu saya selaku dia panggil apa? Superintendent, kita membangunkan kurikulum itu. Kami di sana sempit lubang itu untuk mendapat. Tapi sekarang alhamdulillah kita dapat buka sampai universiti. InsyaAllah dalam bidang kalau ilmu pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Melayu tak kena pergi sana lah. Bahasa Arab, pendidikan bahasa Thai kalau ingin, dan mungkin sukan di Thailand agak boleh membantu Malaysia. Saya fikir kita buka pintu untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar pergi rawatan tempat kami. Kita sedia untuk menerima. Dan juga di sekolah-sekolah menengah rakyat, agama rakyat, mereka ini dari 4 wilayah, Patani, Yala, Naratiwak dan Songkhla. Kalau cikgu ingin nak pergi melihat di sana, boleh berhubungi mereka melalui pelajar kami. InsyaAllah sebutkan takliah kepada pencapaian yang cemerlang. InsyaAllah tahun depan akan capai sasaran yang dicita-citai, ialah sekolah cemerlang, prestasi tinggi. InsyaAllah yang ini mana top rank of school quality of Malaysia. Akhir sekali saya tak lupa kepada ucap ribuan terima kasih kepada Cik Ilmi juga membantu saya, dan saya juga mohon maaf kerana saya tahu kata ini hanya baru buka sekolah tapi kerana pelajar kami sudah habis, mereka nak balik ke rumah, so kita juga minta tolong, kata buka pintu. Saya datang ke sini untuk dapat pengalaman tentang pendidikan. Banyak sekali yang terang sekali. Saya fikir cara detail pelajar yang suka dan bidang-bidang yang tertentu yang pengetua bagi tadi, mereka boleh tanya secara detail pada cikgu-cikgu yang membimbing ke mereka kepada tempat-tempat itu. Akhir sekali saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membagi kajaran dan juga mencapai menjadi sekolah cemerlang dengan begitu cepat, insyaAllah. Dan terima kasih kepada Datuk Paduka yang selalu membantu. PTA lah, bukan? Associate Teacher and Parents Association. Teacher and Parent Association. Lagi kuat. Di tempat saya dah lama, dulu ada juga, tapi sekarang dah lama. Kita hanya lebih mirip kepada alumni lebih kuat daripada PTA. Tapi PTA di sekolah-sekolah menengah mungkin mereka kuat juga. Dan juga kalau pergi sana, kita ada sekolah cemerlang sebagai sekolah demonstration school. Boleh melihat sana, itu berat kepada akademik, prestasi akademik. Saya dulu di Universiti Kerajaan, Prince of Songkhla University Patani Campus. Itu kita ada sekolah cemerlang dalam Thailand, iaitu sekolah demonstration school. Itu milik kepada akademik, dan sasaran mereka ialah ilmu engineer, doktoran dan lain-lain itu saja. Okey. Sekali lagi, kalau ada kesempatan pergi ke tempat kami, kamu sekali pergi, jangan pergi musim waktu hujan, pergi musim durian, itu boleh makanlah. Okey, insyaAllah. Terima kasih atas membuka pintu untuk menerima kami pada hari ini. InsyaAllah ilmu yang kami dapat akan kembali kepada Thailand. Kita akan adaptasi atau aplikasi kepada sekolah-sekolah masing-masing. Saya juga sendiri selaku dulu mantan Dekan Pendidikan, dan sekarang naik ada tanggungjawab lain sikit tentang timbalan rektor. Juga ilmu ini akan saya dah tanda-tanda mungkin saya akan masuk dalam laman web untuk memahami lebih lengkap lagi. Dan juga saya juga diamanah oleh kerajaan Thailand untuk buat
research tentang sistem pendidikan Malaysia. Dulu saya dah buat sekali dan tentang sana, dan mereka guna satu bahan rajakan untuk evaluasi pendidikan di Thailand. InsyaAllah kami akan datang sekali lagi untuk mendapat detail. Terima kasih sekali lagi kepada semua bagi tangan dan pembesar-pembesar di sini. Allah akan membagi balas atas budi kamu semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih diucapkan kepada yang berbahagia Asisten Profesor Madya Chirappan Dekmak, Deputy Rektor Universiti Fatoni Yarang Patani, Thailand. Para hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu majlis menandatangani dan penyerahan Letter of Intent LOI sebagai tanda persetujuan kedua-dua pihak untuk bekerjasama bagi meningkat kualiti pendidikan di kedua-dua buah negara. Majlis dengan sukacita dan hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Madya Chirappan Dekmak, Deputy Rektor Universiti Fatoni Yarang Patani, Thailand, dan yang berusaha Encik Idris bin Osman, Tuan Pengetua SMK K. Johari, untuk menandatangani surat LOI. Dipersilakan ke pentas.